kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memanjangkan usia kita semua dalam keadaan kita mencintai Allah. Allah yang masih lagi memanjangkan usia dalam keadaan kita masih dijemput ke dalam rumah Allah untuk sama-sama beribadah dan juga menuntut ilmu yang menjadi cahaya apabila diperolehi oleh seseorang yang mencarinya, dan ilmu itulah yang akan digunakan oleh pempunya ilmu itu untuk menyuluh dan membezakan di antara jalan yang hak, yang benar, dan juga jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersama dengan mata pelajaran sirah, perjalanan hidup seorang Nabi terakhir dan Rasul yang terakhir, seperti mana yang pernah diisytiharkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika bercakap di hadapan para sahabat. Kata Nabi, antum akhirul umam, kalian adalah umat yang terakhir, wa ana akhirul anbiya, dan aku adalah nabi yang terakhir. Walaupun baginda yang paling bongsu di kalangan Rasul, tetapi baginda Rasulullah SAW adalah yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana imannya, kerana ibadahnya, dan juga kerana akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Pada bulan lepas kita bersama dengan Nabi dalam satu episod perjalanan hijrah. Nabi keluar daripada Gua Thur, turun, pergi ambil unta dengan Abu Bakar, kemudian berjumpa dengan satu orang yang Abu Bakar, seorang kafir yang bernama Abdullah bin Uraiqid. Dia adalah penunjuk jalan yang diupah oleh Abu Bakar, dan mereka memulakan perjalanan orang keluar daripada Gua Thur nak menuju ke Madinah Al-Munawwarah, dan mereka keluar dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana keyakinan mereka kepada Allah, iaitulah keyakinan Rasulullah, Abu Bakar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok muka surat 167. Dalam perjalanan menuju ke Madinah, Nabi berjumpa lebih kurang 10 orang. 10 orang. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang kanak-kanak, ada yang kumpulan, ada yang seorang, dan sebagainya. Bulan lepas kita dah tengok Nabi berjumpa dengan seorang budak dan sebagainya. Dan malam ni kita sambung. Dalam perjalanan pi ke Madinah tu, Nabi jumpa siapa lagi? Nabi dan Abu Bakar berjumpa dengan siapa lagi? Takkan berjalan tak ada jumpa siapa terus sampai Madinah. Disebutkan dalam kitab sirah, Nabi dan Abu Bakar berjumpa lebih kurang 10 orang. Malam ni nombor 2. Kita tengok pengarang tulis dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum, sesiapa yang bertanya Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang temannya itu, jawapannya bahawa dia ialah pemandu perjalanannya. Tengah perjalanan, orang jumpa terserempak dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Walaupun mereka menggunakan jalan yang jarang-jarang sekali digunakan oleh orang, cumanya jalan tu tetap ada orang tahu, tapi tak ramai. Tak ramai, cuma ada juga orang tahu. Di Mekah, iklan telah dikeluarkan besar-besaran, sesiapa sahaja yang boleh menangkap Muhammad, hidup ataupun mati, akan dihadiahkan dengan anugerah 100 ekor unta. Siapa sedia? Kerajaan Mekah sedia. Hadiah yang lumayan, 100 ekor tuan-tuan, lumayan. Dengan nilai hari ini lebih kurang setengah juta 100 ekor.
unta. Kalau sekok 5,000. Dah no? 10, 50, 100, 500 ribu. Nilai hari ni 0,5 juta pun dah banyak. Maka dengan hadiah yang begitu lumayan membuatkan orang-orang perseorangan di Mekah, ada yang berkumpulan pakat susun, yang mesyuarat berkumpulan, ada yang rancang seorang-seorang. Kesemuanya keluar membawa persiapan masing-masing dan kekuatan masing-masing dengan satu tujuan, untuk mencari Muhammad. Jadi Mekah dan sekeliling kota Mekah tu lebih kurang 30-50 km sekeliling kota Mekah, semua orang mencari Muhammad. Jadi berita tu dia jadi tersebar luas dah, pakat cari Muhammad ketika tu. Maka bila terserempak dengan siapa pun, dalam kitab sirah diceritakan bila Abu Bakar terserempak dengan orang, Nabi duduk sebelah. Orang pun tanya, ni siapa? Abu Bakar akan jawab, dia ni mursyidut tariq. Adakah Abu Bakar berbohong? Mursyidut tariq bermaksud pemandu perjalanan. Bukanlah Nabi SAW itu memandu perjalanan, tetapi Abdullah bin Uraiqid yang memandu perjalanan. Tetapi bila Abu Bakar jawab, orang tunjuk, ni siapa dia? Orang yang tak kenal Nabi, tapi orang duk cari. Abu Bakar akan jawab, hadza mursyidut tariq. Dengan niat daripada Abu Bakar, ini adalah penunjuk perjalanan kami untuk mencapai redha Allah dan juga menuju cinta Allah Subhanahu wa taala. Hak ni dia panggil dalam ilmu balaghah dengan nama tauriyah. Tauriyah ni kita sebut satu benda dan kita menghendaki makna dia yang jauh, makna dia yang jauh, dan dia tak kira muhung lah, dan dia tak kira muhung. Abu Bakar sebut macam tu aja. Dan bila orang tanya, kalian daripada mana? Adakah Nabi mengharuskan berbohong ketika tu? Maka jawapan Nabi ketika itu sekali lagi, kali ini Nabi pula jawab, ataupun Abu Bakar, Allahu alam, dalam saya pernah baca cerita tersebut, Nabi jawab, nahnu min ma. Apabila ditanya min aina antum, kalian ni daripada kabilah mana, daripada mana? Nabi pun jawab, nahnu min ma, kami daripada air. Daripada air, Nabi jawab. Sebab semua manusia daripada air itulah, kan? Bapa kepada semua manusia, Adam alaihissalam, dicipta daripada tanah. Kemudian manusia-manusia yang selepas tu semuanya datang daripada pembenihan, kan, air. Ataupun berdasarkan ayat Quran, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kamilah, iaitu Allah, telah menciptakan setiap sesuatu itu daripada air. Kami menciptakan setiap kehidupan itu daripada air. Maka Nabi jawab, nahnu min ma. Maka orang hak tanya tak sah duk ingat, oh kabilah nama ma, kabilah nama ma. Maka Nabi tidak berbohong, tetapi Nabi maksudkan dengan maksud yang jauh, dan habis, selesai. Daripada situ saja ulama bahas hukum berbohong boleh ke tidak. Adakah ketika itu Nabi SAW berbohong ataupun Nabi menggunakan tauriyah. Ulama bahas panjang, tuan. Hak tu je. Bila Abu Bakar jawab mursyidut tariq, pemandu perjalanan, dan apabila Nabi jawab kami daripada air. Kemudian nombor tiga, antara orang yang berjaya jumpa Nabi SAW ialah Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum. Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Dia ni seorang-seorang. Dia kejar Nabi seorang-seorang. Waktu tu Nabi dah agak jauh daripada kota Mekah. Tiba-tiba Abu Bakar kalih belakang, tengok ada satu orang menunggang kuda. Lajulah, satu orang di belakang menunggang kuda. Waktu tu Nabi dengan Abu Bakar, penunjuk jalan Abdullah bin Uraiqid dan seorang lagi, 4 orang. Tuan, hijrah 4 orang. Kita duk ingat selama ni hijrah 2, kan? Hijrah 4 orang. Nabi, Abu Bakar, Abdullah bin Uraiqid
orang kafir, penunjuk jalan yang diupah. Dan yang keempat ialah Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah adalah bekas hamba abdi kepada Abu Bakar. Dia ikut serta dalam perjalanan hijrah Rasulullah SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Dalam satu perjalanan Nabi ni, dalam satu episod perjalanan ni, Abu Bakar kali belakang, Abu Bakar tengok ada satu orang, Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum, sedang mendekati Nabi dan juga Abu Bakar. Daripada jauh, kuda tuan-tuan, boleh dengar kuda ni daripada jauh kan? Daripada jauh dia punya bunyi pelana dia, bunyi hentakan kaki dia, bunyi dengusan kuda tu sendiri. Abu Bakar pun kat belakang. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, hak ni satu-satu orang yang ligan kita dan dapat. Hak lain tu cari terserempak macam tu dah, lepas tu tinggal. Yang ni yang ligan dan dapat. Suraqah pula ketika tu berpakaian perang, membawa tombak dan pedang, memang nak bunuh. Korang-korang boleh kerat kepala, bawa balik ke Mekah, dapat hadiah yang ditawarkan oleh kerajaan. Maka daripada jauh Abu Bakar kalih sekali, kalih dua kali, ya Rasulullah, ada satu orang yang berjaya jumpa kita. Nabi kata, tenang Rasulullah, tenang. Kalau di rumah di Mekah ketika dikepung oleh puluhan orang pun Nabi masih lagi yakin kepada Allah, apatah lagi waktu dikejar oleh seorang. Kalaulah ketika Nabi berada di dalam Gua Thur bersama dengan Abu Bakar, di luar pintu gua berdiri puluhan orang yang di tangan mereka sudah pun siap dengan pedang dan senjata untuk membunuh Rasulullah, Nabi masih boleh mengatakan kepada Abu Bakar, apakah kamu menyangka kita hanya berdua sedangkan Allah adalah yang ketiga? Maksudnya takat Suraqah mai seorang, Nabi lagi tenang. Dalam kitab sirah disebutkan Nabi meneruskan bacaan Al-Quran ataupun zikirnya, tenang je. Abu Bakar duduk kalut dah ni, tengok depan belakang, kalih belakang, tengok depan, kalih belakang, tengok depan. Ya Rasulullah, makin dekat. Nabi kata, tenang, innallaha ma'ana la tahzan, jangan kamu sedih, Allah bersama dengan kita. Kalih belakang sekali lagi, kok lah dia nak terbang ke, angin mai angkat Suraqah ke apa ke, kuih dekat. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, makin dekat. Nabi kata, tenang, innallaha ma'ana. Apabila jarak Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum dengan Nabi SAW hanyalah tinggal jarak di antara seorang penombak dengan sasarannya, dekatlah, bawah 100 meter. Ketika itulah Allah menterbalikkan kuda yang ditunggang oleh Suraqah. Jatuh tuan-tuan, tergolek kuda tadi. Kekasih Allah Rasulullah SAW berada di bawah perlindungan sepenuhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah uji para nabi ni bukan daripada jauh tu kuda tu jatuh dah. Tuan-tuan ni tengok sirah, tuan-tuan tengok nabi-nabi ni diuji apabila berada pada tahap paling hujung. Ketika Nabi dikepung di dalam rumahnya, di luar pintu rumah Nabi adalah pahlawan-pahlawan terhebat Quraisy yang jumlahnya adalah puluhan. Waktu tu baru Allah selamatkan Nabi SAW. Hujung sekali tuan. Ketika mana Nabi duduk dalam satu gua yang tidaklah dalam, di luar itu berdiri puluhan orang yang nak bunuh Nabi. Waktu tu Allah selamatkan Nabi SAW. Begitulah bila Suraqah mai daripada jauh, Allah biar dulu Suraqah datang. Buat tuan, itu menguji keyakinan dan tawakal kepada Nabi SAW. Dan begitulah yang dilakukan oleh Allah kepada orang yang Allah sayang. Orang yang Allah sayang ni kadang Allah uji, Allah uji, Allah uji, sampailah dia duduk paling hujung kali. Waktu tu baru datang pertolongan Allah Azza wa Jalla. Bila Suraqah berada pada jarak yang kalau ditombak kena badan Nabi, waktu tu barulah tergolek kuda Suraqah. Abu Bakar tengok. Suraqah dia heran kerana seumur hidupnya tidak pernah dia terjatuh daripada kuda yang ditunggangnya. Orang Arab ni cekap. Hak pakar panah, pakar panah. Hak pakar tombak, pakar tombak. Hak pakar tunggang kuda, pakar tunggang kuda. Masing-masing ni kemahiran dia. Dia kata, aku tak pernah jatuh tunggang kuda.
bila dia ditakdirkan oleh Allah untuk terbalik dan berguling-guling, dia pun naik balik kuda dia, lalu dipacu semula, dekat je dengan Nabi. Maksudnya boleh dekat je. Nabi berjalan macam biasa, jalan naik unta macam biasa, meneruskan perjalanan seolah-olah tidak ada siapa pun yang mengejar Nabi di belakangnya. Sampai tahap tu ketinggian kepercayaan Nabi kepada Allah Subhanahu taala. Maka kepercayaan ini kalau kita nak perlu minta dengan Allah Azza wa Jalla, bukan duk saja, kena minta. Ya Allah, berikanlah kepada kami iman dan kepercayaan yang tinggi terhadap-Mu ya Allah. Begitu. Maka bila jatuh, dia pun naik balik. Dia pecut kuda dia. Baru beberapa langkah, sekali lagi kaki depan kuda dia terbenam dan dia tergolek jatuh. Kali yang kedua. Abu Bakar duk tengok dia, duk perhati kelaku dia. Dan akhirnya dia pun naik untuk kali yang ketiga. Lompat atas belakang kuda, pahlawan tuan. Dia pun pecut kuda dia untuk kali yang ketiga. Dan akhirnya setelah beberapa langkah, sekali lagi kaki depan kudanya terbenam jauh ke dalam pasir dan dia pun tergolek untuk kali yang ketiga. Waktu tu dia tengok di belakang Nabi main satu macam ribut pasir, naik macam tu, naik ke belakang Nabi. Maka yakinlah Suraqah ketika itu bahawa orang yang dikejarnya itu adalah kekasih dan sedang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu tu baru dia yakin. Dia kata, hak ni kekasih Allah. Hak ni kekasih Allah. Aku tak pernah jatuh. Dan kali ni bukan sahaja aku tak jatuh, 3 kali pula aku jatuh. Dan setelah kali ketiga jatuh, Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum tidak lagi bangkit daripada kudanya. Dia tak bangkit naik dah kuda dia. Akhirnya dia pun panggil Abu Bakar. Dia kata, wahai Abu Bakar, boleh tak main dekat? Maksudnya dekat tuan-tuan, bila dia boleh panggil tu dekat dah. Hak pecutan kuda ketiga tu, hak tadi kita kata 100 meter, bila 3 kali tu dekat sangat dah. Dia pun panggil, wahai Abu Bakar. Abu Bakar minta izin Nabi, ya Rasulullah, Suraqah minta panggil kita. Nabi kata, apa yang dia nak? Apa yang Suraqah nak? Tuan, Nabi tak pi tendang kepala dia dah. Padahal dia ligan tu untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia jatuh, dia panggil Nabi, dia panggil Muhammad, dia panggil Abu Bakar. Nabi kata, tanya dia apa yang dia nak. Ini mulia hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi tanya apa yang dia nak, dia kata, wahai Muhammad, aku kejar kamu kerana di Mekah telah menjanjikan kepada kami 100 ekor unta. Dia cerita. Aku tak pernah jatuh. Dia kata, Muhammad, sekian. Aku yakin kamu dilindungi oleh Allah. Dia sebut. Tapi dia tak masuk Islam. Cumanya dia panggil itu, dia kata, wahai Muhammad, boleh tak tulis satu surat. Dalam surat tu kamu memberikan keamanan kepadaku untuk masa-masa akan datang. Dia nak guna surat tu nanti bila-bila. Nanti bila-bila tuan-tuan akan tengok cerita Suraqah bin Malik menggunakan surat itu. Dia kata, wahai Muhammad, boleh tak hang bagi kat aku satu surat, tulis di situ. Nabi pun arahkan Amir ibn Fuhairah waktu tu, bekas hamba abdi Abu Bakar, untuk tulis satu surat. Muhammad, Rasulullah memberikan keamanan kepada pemegang surat ini, Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum. Kemudian Suraqah kata, wahai Muhammad, aku bawa bersama dengan aku banyak bekalan. Ada senjata, ada bekalan, aku nak bagi kat kamu semua. Ambillah. Nabi kata, tak perlu. Yang aku minta satu sahaja, akhfi anna. Rasulullah bukan jenis minta tuan. Kalau Nabi ada benda tu walaupun sikit dan cukup, maka Nabi tak ambil yang lebih itu. Ini prinsip hidup Nabi. Jauh sekali untuk minta kalau Nabi ada. Maka Nabi SAW pun tak terima barang hak dia nak bagi. Nabi kata, satu je, rahsiakan perjalanan kami. Sebab Nabi waktu tu tengah perjalanan lagi, tak sampai Madinah lagi, tengah perjalanan, dikejar, dan hanya Suraqah sahaja yang berjaya untuk berjumpa dengan Nabi, satu-satunya orang. Maka Nabi kata, akhfi anna, rahsiakan lokasi perjalanan kami. Dia pun nak balik. Sebelum tu Nabi pun panggil, ya Suraqah,
kaifa bika idza labista siwarai Kisra. Bagaimana dengan keadaan kamu seandainya kamu dipakaikan dengan 2 gelang emas ataupun 2 gelang kebesaran yang dimiliki oleh Raja Kisra. Raja Kisra ni waktu tu pemerintah ataupun kerajaan paling kuat dunia ketika tu. Kaya tuan-tuan. Kisra, no? Rom lah, Rom. Kaya. Kuat. Tenteranya ramai. Tiba-tiba Nabi yang rumah pun tak ada di kota Madinah. Rumah pun tak ada tuan-tuan. Musafir selai sepinggang, rumah pun tak ada. Jawatan apa pun tak ada. Tiba-tiba janjikan kepada Suraqah di tengah-tengah padang pasir, bersaksikan Allah Subhanahu wa taala, wahai Suraqah, bagaimana dengan kamu sekiranya aku menjanjikan kepada kamu 2 gelang yang dipakai oleh Maharaja Kisra. Suraqah tengok muka Nabi. Suraqah tahu Muhammad tidak pernah berdusta sejak daripada Muhammad mengelilingi bumi Mekah sebagai seorang manusia ataupun kanak-kanak yang boleh bercakap dan berjalan. Tak pernah bohong. Muhammad ni tak pernah bohong. Dia tengok muka Nabi, dia pun setuju. Dia setuju dan dia yakin bahawasanya satu hari nanti dia akan dapat 2 gelang kebesaran yang dipakai oleh Maharaja Kisra. Nabi janjikan kepada dia. Di sini pula sekali lagi Nabi tunjukkan kepada kita betapa Nabi SAW optimis. Tafaul Nabi, optimis dengan kejayaan seorang Rasul yang berjuang dan berkorban di jalan Allah. Nabi yakin, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di sebalik setiap kesusahan yang aku tempuh pasti ada kesenangan yang dijanjikan oleh Allah. Nabi yakin antara kesenangan dan kemenangan itu ialah satu hari kerajaan Islam di Madinah akan mengalahkan kerajaan terkuat dunia, iaitulah Kisra. Yakin Nabi. Sebab tu Nabi janjikan kepada Suraqah, wahai Suraqah, aku janjikan kepada kamu 2 gelang kebesaran Maharaja Kisra. Suraqah pun balik. Kemudian selepas pada tu beberapa tahun lepas pada tu dia masuk Islam tuan-tuan. Dia hidup sampailah zaman Abu Bakar. Kemudian sampailah zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Sayyidina Umar mengerahkan tentera Islam yang walaupun bilangan mereka sangatlah sedikit untuk mengepung dan berlawan dengan kerajaan Kisra. Dan akhirnya tentera Umar yang terdiri daripada kalangan sahabat radhiyallahu anhum yang ditarbiyah dan dilatih oleh Nabi berjaya mengalahkan Kisra, dan mereka membawa keseluruhan harta dan kekayaan kerajaan Kisra ke Madinah Al-Munawwarah. Balik semua tuan-tuan, bayang tengok banyak mana. Waktu tu betapa tentera Islam di kalangan sahabat dan tabi'in begitu amanah dengan kekayaan tersebut. Walaupun mereka tersimpan sebentuk cincin, harta negara tuan-tuan banyak mana. Kalau boh dalam poket sikit lah emas, boh dalam poket, tak ada siapa nak cek. Tetapi para sahabat dan tabi'in mengembalikan kepada Baitul Mal di Madinah apabila salah seorang terlupa dengan harta tersebut. Antara harta yang dibawa balik selain daripada pakaian rasmi, selain daripada mahkota Maharaja, adalah gelang yang dipakai oleh Maharaja Kisra. Ketika itulah Umar memanggil Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum untuk memberikan, melepaskan dan menghadiahkan kepada Suraqah 2 gelang emas kerajaan Kisra seperti mana yang telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita Suraqah ligan Nabi dan Nabi janji kepada Suraqah itu diketahui oleh semua para sahabat ketika tu. Sahabat dapat berita tu. Nabi ceritalah, Abu Bakar cerita, Nabi pun cerita waktu kami yang Suraqah kejar kami, aku janjikan kepada Suraqah, Umar duk dengar. Bila Umar naik jadi khalifah, dia nak membenarkan hadis Nabi SAW, dia panggil, wahai Suraqah,
Inilah kebenaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surat 168 nombor 4. Nabi teruskan perjalanan. Sampailah ke sebuah kampung, bukan sekampung, ke sebuah rumah terpencil, tak ada rumah orang lain. Makanan dan minuman yang dibawa oleh Nabi, Abu Bakar, Abdullah bin Uraiqid dan Amir bin Fuhairah habis. Tuan-tuan, tengah padang pasir, makanan habis. Nak ambil ayak tang mana tuan? Padang pasir bukannya dia ada dengan pokok rimbun ni. Maka Nabi pun lalu di sebuah tempat. Di situ ada sebuah rumah yang diduduki oleh pasangan suami isteri yang bernama Abu Ma'bad dan Ummu Ma'bad Al-Khuza'iyah. Masyhur cerita ni. Nabi pun sampai di rumah Ummu Ma'bad. Nabi pun lalu. Apabila lalu di situ, Nabi pun bagi salam dengan Abu Bakar. Maka keluarlah Ummu Ma'bad Al-Khuza'iyah. Bukan Islam. Dia bukan Islam. Bila dia keluar, dia tengok ada tetamu 4 orang. Nabi pun tanya, tuan-tuan, disebabkan habis semua bekalan makanan dan minuman, maka Nabi pun tanya, wahai Ummu Ma'bad, ada tak sedikit makanan di rumah kalian? Kali ni Nabi minta. Habis makanan, habis langsung. Allah menguji Nabi. Seandainya Nabi memohon kepada Allah dengan rintihan Nabi, Allah akan menurunkan makanan daripada langit. Kalau Maryam bintu Imran yang beribadah di dalam mihrabnya, Allah buat turun makanan daripada syurga tiap-tiap hari kepada Maryam, maka tak jauhlah kalau Nabi minta untuk Allah turunkan makanan, Allah akan turunkan kepada Nabi. Tetapi Nabi memilih untuk meniti perjalanan hidup sebagai seorang Nabi yang bersifat hamba abdi. Makanan habis, Nabi mencari. Duduk tengah padang pasir, tak ada rumah siapa. Jumpa satu rumah, kemah aja rumah tadi. Keluar Ummu Ma'bad. Abu Ma'bad tak ada, suaminya tak ada. Nabi pun bila Ummu Ma'bad keluar, Nabi minta, ada tak sedikit makanan? Ummu Ma'bad kata, kalau ke aku ada makanan, kamu tak perlu minta, wahai tetamu yang datang dari jauh. Ummu Ma'bad ni terkenal kalau siapa lalu kawasan tu dia jamu. Di rumah dia memang ada dah biskut, dalam TS tu dia ada dah benda hak boleh goreng siap-siap, kari pap, frozen tu kan. Kira hak tetamu mai ni, kira hak ni untuk tetamu mai lah, hak senang nak hidang. Ni perangai Ummu Ma'bad. Orang tahu dah. Bila dia keluar tengok tetamu, Nabi pula minta makanan untuk dimakan dengan Abu Bakar dan sebagainya. Ummu Ma'bad kata, kalau ada makanan kamu tak perlu minta, memang aku akan hidangkan kepada kamu. Akan tetapi wahai tetamu-tetamu yang jauh, sudah beberapa bulan kami ni kemarau teruk, tanaman tak menjadi, binatang-binatang kami semuanya tidak ada susu. Akhirnya Nabi pun tengok keliling. Nabi tanya, ada tak di rumah kalian kambing? Maka jawab Ummu Ma'bad, ada. Wanita itu memberitahu mereka bahawa sekawan kambingnya berada di padang ragut, sementara seekor lagi berada tidak jauh daripada mereka. Kekeringan susu kerana tiada hujan sepanjang tahun. Hak lain semua duduk jauh. Ada seekor kambing yang tiada susu, tak ada susu, kering terus susu dia. Nabi pun minta izin, wahai Ummu Ma'bad, bolehkah izinkan kepada aku, ni duk berbual ni, boleh tak izinkan kepada aku untuk aku menggunakan kambingmu ini? Nabi minta izin nak guna kambing ni. Ma'bad pun heran, nak minta izin nak guna macam mana ni, takkan sembelih bagi balik. Maka dia pun ikut Nabi. Dia pun tunjuk ada di sana, wahai tetamu, bawa Nabi pi. Nabi pun pi dekat kambing tak sat. Kambing yang telah pun kering kantung susunya. Nabi meletakkan tangannya yang mulia pada kantung susu itu. Lalu Nabi membacakan doa dan Nabi menyebutkan Bismillah, dengan nama Allah. Lalu kembunglah kantung susu tadi, penuh dengan susu.
Maka kehairananlah Ummu Ma'bad melihat mukjizat di hadapannya, yang dalam keadaan dia tak tahu, yang dia tengok itu adalah semula mulia manusia yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembung penuh susu. Nabi pun minta, wahai Ummu Ma'bad, buat mai semua bekas yang kamu ada. Ummu Ma'bad pun masuk dalam rumah, dia pun ambil semua bekas yang dia ada. Zaman dulu bukannya banyak bekas, tuan-tuan. Kalau pergi rumah kita jenuh buat keluar bekas, perayuk pun melambak. Ini bekas sikit lah, 5-6 bekas. Ummu Ma'bad pun ambil bekas buat keluar. Nabi pun perah, penuh satu bekas, tukar, penuh satu bekas, tukar, penuh satu bekas. Akhirnya kesemua bekas dipenuhi oleh susu. Nabi pun bagi, wahai Ummu Ma'bad, minumlah susu ni. Kalau kita, siapa minum dulu? Kita lah. Ayah pun kalau berhenti pi perjalanan jauh, berhenti pi beli air, pak dulu minum, tak ada bayar kan? Ataupun duduk dalam kedai lagi, pak dulu pupuk habis botol dah, baru keluar pi anak-anak. Rasulullah, Ummu Ma'bad dulu minum, wahai Ummu Ma'bad, minum. Ummu Ma'bad pun minum sampai kenyang. Nabi bagi dekat Abu Bakar, Nabi bagi pada Amir ibn Fuairah, bahkan Nabi bagi kepada Abdullah bin Uraiqid, si kafir yang menunjukkan jalan itu. Akhirnya baru Nabi SAW minum. Kemudian Nabi pun berterima kasih. Nabi pun balik. Nabi pun bukan balik, Nabi pun beredar menuju ke Madinah. Apabila suami Ummu Ma'bad balik, Abu Ma'bad, dia balik masuk dalam rumah, tengok dalam perayuk, tengok dalam bekas, semua ada susu. Dia pun heran. Panggil, Ummu Ma'bad, daripada mana semua susu ni? Sedangkan semua kambing aku bawa di rumah, tak ada kambing kecuali sekok aja, kering dah, kurih kering, nak mati dah, susu apa pun tak ada. Tapi betina lah. Ni ambil mana susu banyak ni? Kita bukan ada orang tengah-tengah padang pasir ni. Ummu Ma'bad pun cerita, wahai Abu Ma'bad, sesungguhnya telah lalu dan telah singgah di rumah kita rajulun mubarak, satu orang lelaki yang penuh dengan keberkatan. Percakapannya lembut, tidak mengangkat suara apabila bercakap. Lelaki itu tidak pernah memintas apabila orang lain bercakap. Dia cerita ke Abu Ma'bad ni sifat Rasulullah, pergerakannya yang lemah lembut, tenungan matanya yang tidak tajam, sentiasa memohon izin apabila ingin bergerak dan menggunakan sesuatu. Apabila Ummu Ma'bad cerita dekat suami dia perihal Nabi, cara cakap Nabi, cara bangun Nabi, cara duduk Nabi, cara berjalan Nabi, cara memohon izin Nabi, cara minum Muhammad, maka ketika itu Abu Ma'bad tahu orang ni tak lain tak bukan adalah Rasul yang muncul di Mekah, yang dikejar oleh penduduk Mekah keseluruhannya dan diberikan hadiah yang cukup lumayan bagi siapa yang dapat membunuhnya ataupun menangkapnya. Walaupun satu kerajaan telah mengisytiharkan siapa boleh tangkap Muhammad, kami bagi hadiah, tetapi mulut dan hati mereka tidak boleh menahan bahawa orang yang mereka nak tangkap itu adalah orang yang mulia. Walaupun mereka telah menawarkan dengan ganjaran 100 ekor unta kepada orang itu, kononnya dia menyebarkan fahaman yang salah, kononnya dia memecah belahkan masyarakat, tetapi akhirnya hati dan mulut mereka tak boleh tahan untuk memuji Nabi SAW. Tak boleh. Sebab yang itulah sifat sebenar Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam, dipuji oleh lawan dan kawan. Tuan, ini Nabi ajak kita. Nabi ajak kita akhlak. Akhlak apabila seorang memilikinya, maka dia memiliki kebahagiaan dunia dan akhirat. Akhlak apabila seorang memilikinya, maka dia adalah raja di kawasannya. Semua orang akan hormat dia dan semua orang akan sayang dia, walaupun di zahirnya nampak macam membencinya. Jadi Ummu Ma'bad dia cerita pasal Nabi, percakapan Nabi, perwatakan begini-begini. Nabi ni bila dia angkat cawan pun orang tengok cara dia angkat cawan. Bila dia letak pun orang melihat kesopanan Nabi SAW.
membuatkan Abu Ma'bad tahu hak ni mesti rasul ataupun pemuda yang mengisytiharkan tentang dirinya adalah seorang rasul. Kemudian orang yang seterusnya yang Nabi jumpa, Nabi bertemu dengan Abu Buraidah. Abu Buraidah ni tuan-tuan, dia ketua kepada satu kabilah. Dia siapkan sebanyak 70 orang untuk cari Nabi, dan akhirnya jumpa juga. Jumpa tuan-tuan, 70 orang untuk mencari Nabi SAW. Dan apabila berjumpa, dia pun bersemuka bercakap dengan Nabi. Akhirnya dia dan 70 orang kesemuanya memeluk Islam. Masuk Islam macam tu je. Ini kehebatan Rasulullah SAW. 70 tuan-tuan, punya ramai. Akhirnya jumpa, bersemuka dengan Nabi, cakap, berbincang. Dia pun tanya, wahai Muhammad, kenapa orang kejar kamu? Pasal apa? Kami nak tahu kenapa je. Nabi pun cerita, kerana aku mengharamkan zina, kerana aku tidak menyokong mereka menzalimi orang-orang yang lemah, kerana aku tidak membenarkan mereka menyembah berhala. Nabi pun cerita tentang prinsip-prinsip asas Islam. Bila Abu Buraidah dengar, akhirnya dia setuju dengan Nabi. Dia dengan 70 orang panglima yang dibawa daripada kaumnya, kesemuanya masuk Islam. Akhirnya Nabi pun sampai di Quba. Nabi pun sampai di Quba. Hari ni hak masjid hak kita duk pi semayang tu, masjid Quba. Besar fadilat dia. Siapa yang semayang 2 rakaat di Masjid Quba, maka dia mendapat fadilat seolah-olah mengerjakan umrah ke haji. Umrah, seolah-olah mengerjakan umrah 2 rakaat. Tenang je masuklah masjid tu, seronok sehingga mayang Masjid Quba. Itulah tempat pertama yang Nabi sampai di Quba, tuan. Nabi singgah dan duduk di situ beberapa hari. Di situ Nabi mendirikan masjid, dan itulah masjid pertama yang didirikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia berkat, dia ada feel dia di masjid tu. Nabi pun duduk situ semayang, bina masjid ala kadar lah. Zaman kita ni kita panggil surau lah kalau besar tu, kecil je. Kemudian selepas beberapa hari, Nabi pun teruskan perjalanan. Sampailah hari Jumaat, Nabi singgah di satu perkampungan Salim ibn Auf. Kampung tu nama perkampungan kabilah Salim bin Auf. Bila sampai di situ hari Jumaat, maka Nabi pun ajak semua orang untuk semayang Jumaat. Dan itulah solat Jumaat pertama yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita dia. Semayang Jumaat wajib sejak di Mekah lagi, tetapi di Mekah Nabi tidak mengerjakan Jumaat. Kenapa? Nak semayang macam mana? Baca Fatihah pun kena tangkap, kena bunuh di kota Mekah. Nak semayang Jumaat, jadi tak boleh semayang Jumaat di Mekah. Nabi pun keluar daripada Mekah, berhijrah di Madinah. Bila sampai hari Jumaat, Nabi pun mendirikan solat Jumaat yang pertama di perkampungan kabilah Salim ibn Auf. Kalau soalan dalam sirah tanya, siapakah orang pertama yang mengerjakan solat Jumaat dalam Islam? Jawapan dia adalah sahabat yang bernama As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah dia masuk Islam pada Bai'ah Aqabah. Waktu Bai'ah Aqabah di Mekah tu, As'ad bin Zurarah ni pemimpin, dia masuk Islam. Orang Ansar, dia masuk Islam. Nabi pun hantar sekali dengan Mus'ab bin Umair. Akhirnya As'ad bin Zurarah pun belajar daripada Mus'ab bin Umair, dirikan semayang Jumaat sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi sebelum Nabi buat semayang Jumaat tu, ada dah sahabat yang lakukan solat Jumaat. Sahabat itu ialah As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah. Kemudian habis mayang Jumaat situ, Nabi pun bergerak menuju ke Madinah. Di Madinah orang tunggu hari-hari, semua tuan-tuan tahu. Para sahabat keluar tiap-tiap hari, tunggu daripada pagi lepas subuh pakat semayang. Dah belajar semayang dah, sebab
ada para sahabat yang telah pun dihantar untuk menjadi naqib oleh Rasulullah. Antaranya Mus'ab bin Umair, antaranya Abdullah ibn Ummi Maktum. Mereka ni naqib yang duk ajak. Mereka ni ajak ada nuqaba 12 orang. Dua orang ulama sahabat ni ajak 12 orang nuqaba, 12 orang ni pula ajak yang lain. Maka pakat semayang jemaah ketika tu. Lepas mayang subuh, semua akan pakat tunggu di luar, di pinggir kota Madinah. Keluar daripada kota sikit, tunggu. Ramai-ramai tunggu tiap-tiap hari. Mereka tak tahu Nabi nak sampai hari apa, sebabnya perjalanan Rasulullah itu rahsia. Tak ada siapa tahu apa. Maka mereka tunggu hari-hari sampai tengah hari, panas, pakat masuk dalam rumah, panas. Sampailah pada satu hari, Nabi dan Abu Bakar pun sampai. Waktu tu tengah hari, terik, dan semua orang dah masuk ke dalam rumah setelah tunggu daripada subuh sampai tengah hari. Pukul 12 lah kita kata panas. Apabila Nabi sampai dengan Abu Bakar daripada jauh, ketika itu seorang Yahudi nampak, dia pun menjerit, telah sampai Nabi hampa, telah sampai Nabi hampa. Dia kata Nabi kalian, telah sampai Nabi kalian. Nabi pun makin dekat, dan disambut, orang pun pakat keluar. Kata ulama sirah, lebih kurang 500 orang yang keluar ketika tu. 500 orang. Tak ramai sangat penduduk Madinah ketika tu. 500 orang semuanya keluar beratuk panjang. Beratuk kot ni lah panjang, sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seronok Nabi. Belum sempat Nabi menjejakkan kaki ke Madinah, sudah ada 500 orang yang memeluk Islam. 13 tahun Nabi berdakwah di negerinya sendiri, di Mekah, satu kota dan negeri yang sangat disayangi oleh Nabi, tanah tumpah Nabi. Orang situ, Nabi orang situ, ahli keluarga orang situ. Tapi dalam masa 13 tahun, tak lebih 300 orang yang masuk Islam. Apabila orang Madinah memberikan sokongan kepada Nabi, itulah sebabnya Nabi SAW membalas jasa orang Madinah. Walaupun selepas Nabi membuka kota Mekah, Nabi tak duduk di Mekah, Nabi balik bersama dengan orang Ansar. Tengok tuan-tuan, Nabi ajak kita sifat wafa Nabi, kesetiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada orang yang pernah berbuat baik pada Nabi. Mereka pun sambut Nabi sambil membacakan tala'al badru alaina, tala'al apa semua tu, dan mengetukkan kompang. Ada kompang waktu tuan-tuan, ada kompang dan bacaan nasyid tala'al badru alaina. Bila Nabi pun sampai, semua orang pakat pegang. Yang pegang unta Nabi, yang pegang tali, yang pegang jubah Nabi, Nabi duduk atas unta tu pakat pegang dah. Masing-masing nak suruh Nabi tidur di rumah mereka. Bila semua pakat pegang, Nabi nak buat macam mana tuan? Nak pilih rumah siapa? Kan? Tidur rumah kawan ni kecil hati. Akhirnya Nabi kata khallu sabilaha, lapangkan jalan unta ini, buka jalan. Fa innaha ma'murah, sesungguhnya dia sedang menurut perintah Allah. Unta tadi sedang menurut perintah Allah. Allah yang pilih rumah siapa. Akhirnya unta tu berjalan dan duduk di hadapan satu rumah. Tuan-tuan bayang tengok perasaan tuan rumah tadi bila berhenti depan rumah dia. Dalam keadaan seluruh penduduk Madinah sangat berharap untuk Nabi tinggal di rumah mereka. Rumah yang dipilih oleh Allah adalah rumah Khalid ibn Zaid, ataupun yang dikenali oleh orang Islam dengan panggilan Abu Ayyub al-Ansari. Seronok dia, bukan kepalang. Orang miskin Khalid ni, miskin je. Rumah dia 2 tingkat. Tapi rumah dia 2 tingkat, kecil je, atas dengan bawah. Dia pun seronok, ikat tali unta Nabi apa semua. Wahai Rasulullah, duduk di sini. Dan dia ada kena-mengena dengan Nabi. Nabi ni mak Nabi, mak pak menakan sebelah mak kesemuanya daripada An-Najjar, orang Madinah. Jadi banyaklah adik-beradik Nabi di Madinah. Ada adik-beradik Nabi di Madinah. Termasuk Abu Ayyub juga ada kena-mengena dengan Nabi walaupun jauh sikit. Jadi Nabi pun duduk di situ apa semua. Nabi minta untuk duduk di bawah. Abu Ayyub dan Ummu Ayyub duduk di
duduk di atas. Nabi duduk di rumah Abu Ayyub dan Ummu Ayyub Al-Ansari selama 7 bulan menumpang di situ. Sementara Nabi nak kenal jalan di Madinah, orang-orang di Madinah, budaya, adat, kenal dulu apa semua. Nabi pun ketika tu menyarankan kepada mereka untuk mendirikan Al-Masjidun Nabawi yang kita tengok pada hari ni. Dulunya lain lah, no? Dalam masa tu Nabi pun buat, sahabat-sahabat pun buat juga rumah sementara untuk Nabi. Selepas 7 bulan, Nabi pun keluar dan masuk ke dalam rumah yang telah dibina oleh para sahabat penduduk Madinah, berkembang dengan Masjid An-Nabawi pada zaman tu, no? Jadi sekadar tu dulu, kita akan tengok nanti keadaan seterusnya setelah Nabi sampai di Madinah. Apa yang Nabi buat? Benda pertama yang Nabi buat untuk membina sebuah masyarakat baru dan negeri baru di Madinah Al-Munawwarah. Sekadar tu dulu untuk malam ni, yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang Kau anugerahkan kepada kami. Wazidna ilman wa amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.